Didik TV KPM. Jadi, baik, melalui proses persenyawaan sebenarnya kita ada 5 proses yang perlu murid-murid faham dan murid-murid tahu. Yang pertama ialah saka lelaki menyalurkan sperma ke dalam faraj perempuan. Bukan satu, bukan 2 sperma, tapi berapa banyak sperma? Berjuta-juta? Ya, berjuta-juta dan mereka seolah-olah berlumba dan sperma berenang ke arah ovum dengan menggunakan ekornya. Hanya satu sperma yang akan bercantum dengan satu ovum. Percantuman ini dikenali sebagai proses persenyawaan dan berlaku di tiub falopio. Okey. Okey, Ifan. Macam yang kita dah belajar sebelum ni, fungsi ovari ialah untuk Menghasilkan ovum. menghasilkan ovum. Tetapi persenyawaan tidak berlaku di ovari. Sebab ramai murid kadang-kadang confused. Mereka fikir persenyawaan berlaku di ovari. Tetapi sebenarnya ia berlaku di tiub falopio. Dia lepaskan dahulu daripada ovari ke tiub falopio. Okey. Okey. Jadi apabila sperma masuk ke ovum, persenyawaan pun berlaku. Dan ia pun bertukar nama kepada zigot. Jadi perkataan pertama yang Irfan perlu ingat ialah zigot. Ulang semula Irfan. Perkataannya adalah zigot, cikgu. Selepas persenyawaan, ia menjadi zigot. Itu adalah cantuman antara sperma dan juga ovum. Satu sperma sahaja Satu untuk sperma satu sahaja. ovum. Baik. Okey. Selepas itu, langkah yang ketiga, ovum yang telah disenyawakan dengan sperma tadi dikenali sebagai zigot. Zigot akan membahagi pula. Okey. Sel tadi akan membahagi dan membentuk banyak sel yang dikenali sebagai embrio. Okey. Jadi zigot tadi mula-mula satu sel, Betul. lepas tu 2 sel, lepas tu jadi berapa? 4, 8 dan seterusnya. Okey. Bila proses ini berlaku, ia akan dinamakan embrio. Baik, itu adalah proses pembahagian sel yang dinamakan sebagai Embrio. Itu yang kedua perkataan yang perlu Irfan ingat. baik. Ifan ingat. Okey, seterusnya, langkah keempat, embrio tadi dia akan berkembang di uterus ataupun rahim tadi. Betul. Dia akan berkembang di dalam rahim seseorang ibu dan membentuk fetus. Okey, macam mana kita nak bezakan di antara fetus dengan embrio? Okey, fetus ni ialah embrio yang telah lengkap. Maksudnya organ tu, pembahagian sel tu telah lengkap, dah mula ada tangan, kepala, tetapi belum sempurna. Belum sempurna. Okey? Dia akan mengambil masa lebih kurang dalam tempoh 2 bulan. Okey, selepas itu lebih kurang 9 bulan kemudian fetus tadi sudah cukup besar dan lengkap dengan organ-organnya, maka fetus ini akan dilahirkan melalui faraj dan dikenali sebagai bayi. Okey cikgu. Ifan ada soalan. Maknanya sebelum ni kan kalau kita berjumpa dengan ibu-ibu mengandung kan cikgu. Kita tu cakap berapa dah bayi dalam kandungan tu? Berapa lama dah buat usianya kan? Tapi salah cikgu kan dari segi terma. Ya, dari segi sainsnya salah. Tapi kalau dari segi masyarakat, tak bolehlah kita kata salah. Memang itu adalah bayi. Cuma, kalau dari segi sainsnya, di dalam perut ataupun di dalam rahim, dalam uterus, ia adalah fetus. Bila keluar je, baru tukar nama. Baru dia jadi bayi? menjadi bayi. Okey. Tapi janganlah pula nanti kita pergi pada berapa umur fetus Puan? Tak berapa sesuai. Tak sesuai. Itu untuk kita fahamkan dalam konteks saintifik sahaja ya cikgu. Ya. Baik. Okey, betul. Okey, jadi Irfan, sekarang saya ulang dan saya nak Irfan ulang apa yang saya kata tadi. Okey. Sperma bergabung dengan ovum menjadi zigot, kemudian menjadi embrio. Betul. Selepas itu dia menjadi fetus dan akhirnya ialah bayi. Okey. Irfan ulang semula Irfan. Saya nak pastikan Irfan ingat apa yang telah saya Irfan akan cuba dulu. Baik, apa yang cakap tadi adalah yang pertama, sperma akan bergabung bercantum dengan ovum menjadi zigot. Okey. Zigot pula akan dibahagikan menjadi embrio. Ya. Embrio akan berkembang menjadi fetus. Okey. Dan apabila telah lengkap sifatnya akan menjadi bayi yang dikeluarkan. Ya, selama berapa lama Irfan? Selama 9 bulan. Okey, nampaknya Irfan dah faham proses tersebut. Tapi untuk lebih lagi murid-murid di rumah faham dan juga Irfan sendiri faham, apa kata kita melakukan sedikit simulasi? Simulasi. Okey, baik. Okey. Bagaimana simulasi itu, cikgu? Okey, di atas papan tu saya dah sediakan satu rajah organ pembiakan perempuan. Jadi saya nak Irfan lakukan menggerakkan
menggerakkan dan tunjukkan proses yang berlaku sepanjang proses persenyawaan tersebut. Jadi mula-mula apa yang berlaku tadi? Baik, Ifan akan ambil dulu. Okey, kita punya item di sini. Okey. Baik, pertama sekali cikgu, apa yang akan berlaku di faraj adalah sperma, ada berjuta-juta sperma. Akan memasuki faraj dan akan berenang-renang. Akan pergi ke melalui fallopian tube, akan berada di ovari untuk bercantum dengan seterusnya adalah kejap Ifan. apa nama lagi? Ifan kata dia terus pergi ke ovari. Salah cikgu Salah, sebenarnya dia pergi ke mana Ifan? Kalau Dia bersenyawa di bahagian mana? bersenyawa di fallopian tube cikgu. Tube fallopian. Tube fallopian. Okey. Seterusnya. Baik. Melalui tube falopio. Okey, stop cukup sekali itu dulu. Lepas tu, ovari akan melepaskan ovum cikgu. Betul. Baik. Dan apabila mereka bertemu, mereka akan bercantum cikgu. Maknanya di sini akan bercantum antara sperma dan juga ovum akan membentuk zigot. dia bertemu di kawasan tube falopio. Betul. Bertemu di sini. Bersenyawa dah. di sini cikgu. Ya, betul. Kemudian menjadi zigot. Mana satu zigot? Zigot adalah yang ini cikgu amalkan saya. Ini cikgu Sekejap, tengok. Cuba letak dulu. Betul ke itu? Saya letak pun saya sahkan. Ini dulu. Dekat mana? Sekarang ini berlaku di tube falopio cikgu. Ya, betul. Dan apa yang berlaku pada zigot tersebut? Zigot tersebut akan dibahagikan cikgu. Dia membahagikan. Pada 1 menjadi 4, 4 menjadi 8. Akan membentuk embrio. Dia akan menjadi embrio. Embrio adalah di sini. Ya. Ini adalah embrio. Kejap Kalau kita tengok Ifan, pada embrio tersebut dia dah lengkap tetapi belum sempurna lagi Ifan. Belum sempurna lagi. Betul. Jadi kat mana dia akan berkembang tu Ifan? Dia akan berkembang di bahagian uterus cikgu. Mana tu? Letak uterus di sini. Dan dia tak terapung macam tu Ifan. Tak terapung. Dia berada kat mana Ifan? Cuba letak betul-betul. Dia berada di mana cikgu? Cikgu ceritakan. Dekat dinding uterus bawah sikit. Di situ. Dia berada di situ. Baik. Selepas itu cikgu, apabila embrio ni berkembang. Sekejap. Daripada embrio nak jadi tahap ini dalam tempoh berapa bulan lebih kurang? 2 bulan cikgu. Betul. Dalam tempoh 2 bulan. Selepas itu, kita punya embrio ni akan berkembang menjadi fetus. Ya. Baik, fetus rupanya begini cikgu. Nampak tak? Nampaknya di sini kita melihat kita punya fetus ni dah ada dia punya anggota badan tapi tak lengkap lagi cikgu. Masih belum sempurna. Fetus tu dia dah menghampiri lengkap lah sebelum jadi bayi fetus. Dah lengkap semuanya tu. Dah lengkap semuanya. Berapa lama dia berada di situ? Di sini fetus akan mengambil masa selama 9 bulan lebih sebelum bertukar menjadi Sekejap. Sebelum bertukar menjadi bayi itu nanti dulu. Jadi maksudnya dia akan mengambil nutrien daripada ibu dia dan melekat pada menempel pada uterus dan berkembang selama lebih kurang 9 bulan. Ifan tadi cakap 9 bulan. Sebenarnya perkataan yang tepat ialah lebih kurang 9 bulan. Lebih kurang. Sebab bukannya tepat-tepat 9 bulan mesti lahir. Tak juga. Dia lebih kurang 9 bulan. Kadang-kadang kurang ataupun lebih. Teruskan Ifan. Itu info yang Ifan perlu tahu. Seterusnya cikgu, apabila dah berjaya, di sini kita akan embrio akan fetus akan bertukar menjadi bayi. Dan bayi juga akan dikeluarkan melalui faraj cikgu. Bila keluar dia pun dipanggil bayi. Terbaik Ifan. Saya harap murid-murid di rumah juga dapat memahami proses persenyawaan manusia daripada mula-mula sehinggalah bayi dilahirkan. Betul. Sekarang Ifan nampak di sebelah kanan pula. Sebelah kanan. Kejap, saya nak bagi Ifan ganjaran lah. Betul lah cikgu. Macam mana je prestasi saya tadi cikgu? Bagus. Saya bagi satu lagi rama-rama untuk Ifan. Seterusnya saya nak Ifan susunkan proses persenyawaan manusia, carta alir tersebut daripada mula hingga akhir. Baik, yang pertama sekali apa yang berlaku di sini adalah Ifan kena cari dulu. Tadi kalau mula-mula adalah testis menghasilkan sperma dulu cikgu. Ifan akan lekatkan dulu di sini. Baik. Selepas itu, apa yang berlaku adalah kalau testis dah menghasilkan sperma,
Yang kedua adalah ovari menghasilkan ovum pula. Barulah persenjawaan boleh berlaku. Ah, Kalau ada betul. sperma, Kalau tak ada lengkap. ovum, Ya. baru boleh bersenyawa kan? Okey, seterusnya If akan cari dulu. Kalau kita boleh ingat balik tadi akan berlaku proses persenyawaan. Okey. Jadi Irfan akan cari dulu soalannya. Okey, jawapannya adalah okey, yang ini zigot melalui pembahagian sel dan membentuk embrio bukan. Okey. Zigot terhasil selepas persenyawaan. Okey. Irfan letak dulu. Baik. Ini yang ketiga. Okey, teruskan. Seterusnya. Okey. Irfan, penanda tu boleh letak atas sikit sebab takut tak nampak Oh, tak tulisannya. nampak. Okey, baik. Yeah, Alright. Okey, Irfan. Seterusnya, yang keempat adalah okey, proses persenyawaan berlaku iaitu percantuman antara ovum dan sperma berlaku di tiub falopio. Okey, naikkan atas Kalau sikit. Irfan komplit ni saya bagi 3 ya. Macam mana, cikgu? Saya bagi 3 rama-rama kalau Oh, komplit kalau dan komplit betul. semua. Okey, baik. Okey. Seterusnya, yang kelima adalah bila kita dah ada proses penyawaan, zigot okey melalui pembahagian sel. Baik. Zigot akan okey di sini cikgu. Baik. Zigot akan melalui pembahagian sel dan membentuk embrio. Okey. Okey. Dan kita boleh lihat di sini embrio ini akan mengambil masa sebanyak lebih kurang 2 bulan cikgu Okey, jadi Okey. embrio selama lebih kurang 2 bulan. Betul. Okey, di sini. Baik. Seterusnya, okey, selepas 9 bulan fetus dilahirkan dan dikenali sebagai bayi. Okey, kejap ya. Izinkan saya, cikgu. Baik. Tetapi, cikgu, Irfan kenapa rasa macam tertinggal satu dekat sini sebelum masuk ke faraj dan seterusnya ke uterus? Alamak. Cikgu. Tengok apa jawapan yang satu lagi? Sperma masuk ke faraj dan seterusnya ke uterus, cikgu. Okey, susun balik Irfan. Susun. Susun Ada balik, masa susun lagi balik. Irfan. Okey. Baik. Bila testis menghasilkan sperma, ovari menghasilkan ovum, okey, seterusnya sperma masuk ke faraj dan seterusnya ke uterus. Ganjakkan, Okey. ganjakkan. Baik, kita injakkan sikit, kita injakkan sedikit, okey. Biasalah kan kalau kita dalam belajar ni, kita kadang-kadang ada kata apa, boleh membuat kesilapan cikgu kan? Okey, tak apa, Irfan. Tak apa, itu proses pembelajaran cikgu. Nampaknya Irfan sendiri dibetulkan bagi tahu. Dia dah buat salah, dia bagi tahu macam tu. Ya, betul. Kita sedar kesilapan kita, cikgu. Okey. Okey. Baik. Okey. Okey. Saya dah siap. Okey, Irfan sebelah sana Irfan Okey. dulu. Okey, Kena saya lihat dulu. tengok. Yang pertama okey, yang kedua okey, yang ketiga. Yang saya keliru sikit antara yang nombor 4 dengan nombor 5. Okey. Zigot terhasil selepas persenyawaan. Mestilah persenyawaan berlaku dahulu, barulah zigot dihasilkan, Irfan. Betul lah, cikgu. Alai. Kecualian di situ nampaknya. Jadi tolong tukarkan, Irfan. Baik, tukarkan. Antara 4 dan nombor 5. Okey, baik. Irfan akan tukarkan dulu. Okey. Kenalah berlaku proses persenyawaan terlebih dahulu Ya, sebelum kita membentuk zigot. Dah bersenyawa, barulah zigot dihasilkan. Nampaknya saya cek balik sekali lagi. Testis, masuk ovum, yang ketiga betul, 4 betul, 5, 6, 7, 8. Nampaknya sekarang syaratan alif kita berkaitan dengan proses penyawaan betul. Tetapi tadi saya janjikan 3, oleh kerana Irfan melakukan sedikit kesilapan, saya bagi 2. Lepas ni Irfan mesti usaha lebih baik lagi. Okey, Boleh, Irfan? cikgu, tak ada masalah. Saya berikan 2 untuk kali ini. Okey. Didik TV KPM